Pertama sekali Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Perkara yang pertama Nabi buat bukan rumah, tapi masjid. Adalah mula-mula yang didirikan bila dia berhijrah, yaitu Masjid Quba yang didiami oleh suku kaum Aus. Ada di Madinah ada dua suku kaum, Aus dan Khazraj. Suku kaum Khazraj ini dia mempunyai pertalian saudara ataupun keluarga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui atuknya Abdul Muttalib. Jadi Bani Najjar, suku kaum Khazraj daripada Bani Najjar. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Hashim ini bila dia berdagang sampai di Madinah, beliau telah berkahwin di Madinah. Beliau telah kawin di Madinah. Jadi bila dia berkahwin di Madinah, masa itu istrinya telah melahirkan seorang anak. Maka Hashim pun pergi berdagang lagi. Maka lahirlah di situ yang dipanggil Abdul Muttalib. Asalnya adik kepada Hashim ni Muttalib, tapi Muttalib telah membawa Abdul Muttalib. Dan pada masa itu Muttalib, pakcik Abdul Muttalib, telah bawa Abdul Muttalib duduk belakang. Maka bila orang nampak Muttalib dibawa budak kecil, dia mengatakan budak kecil ini hamba Muttalib, maka dia sebab itu dia dipanggil Abdul Muttalib. Sebenarnya keturunan Nabi SAW pun berasal daripada Madinah, daripada Hashim. Bawah dia. Itu tuh yang kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita nak cerita pada malam ini? Yaitu kisah perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ketepatan dengan bulan ini, bulan Muharram, yang juga dinamakan bulan hijrah. Walaupun Nabi SAW berhijrah sebenarnya pada 26 Safar. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah pada 26 Safar. Tetapi ada sahabat yang telah berhijrah sebelum Nabi. Nabi SAW telah hantar sahabat berhijrah pada bulan Muharram. Baik itu ma'al hijrah dipanggil dalam bulan Muharram. Hijrah ini terjadi pada bulan Muharram. Tapi Nabi berhijrah ke Madinah pada 26 Rejab. Pada 26 Rejab, bertepatan dengan hari Kamis malam Jumaat. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara yang kita kena ingat, semua perkara yang kita buat dekat dunia ni, apa saja perkara yang kita buat dekat dunia ni, termasuk pakaian kita, termasuk kenderaan kita, amal kebaikan kita, semua ni akan menjadi saksi di akhirat. Di mana kita sujud, di mana kita berada, semua perkara ni akan menjadi saksi di akhirat. Harta masa yang kita bagi pun masa tu akan menjadi saksi di akhirat. Percakapan kita pun akan menjadi saksi di akhirat nanti. Baik itu ada wali Allah, bila dia nak bercakap, dia akan tulis dalam buku. Dia tidak mau setiap percakapan dia itu ada mengandungi unsur-unsur perkara-perkara yang lawa atau yang lalai. Sebab perkara itu akan dihisap, akan jadi saksi di akhirat.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami akan tutup mulut-mulut kamu. Wa tukallimuna aydihim. Dan tidak mustahil bagi Allah, dan kami akan gunakan tangan ini yang tidak boleh bercakap, akan bercakap di akhirat. Wa tukallimuna aydihim. Dan kami akan menyuruh tangan-tangan kamu ini akan bercakap di akhirat. Mulut kena tutup, tapi tangan boleh bercakap di akhirat. Ini perkara tidak mustahil bagi Allah. Sebab ini dipanggil mustahil adat. Mustahil adat. Contohnya satu orang, dia terjun daripada bangunan, tapi dia tak mati. Paham tak? Mustahil adat. Mati itu memang wajib, tapi kalau terjun bangunan mati bukan wajib. Ada orang hidup. Mustahil pada adat. Benda itu boleh buat. Ada orang kena bola pimpong mati. Ada orang terjun bangunan tak mati. Jadi yang bagi mati siapa? Allah. Bukan bola pimpong bagi mati, bukan terjun bangunan pun bagi mati. Yang bagi mati Allah. Kematian, kehidupan ni semua daripada Allah. Semua daratan, manfaat, apa saja jadi di muka bumi ini semua daripada Allah. Nah, ini perkara yang kita kena selalu cakap. Hari-hari mau cakap. Dakwah iman yakin ni hari-hari mau cakap. Allah Maha Kuasa. Pisau yang tidak boleh memotong, pisau yang boleh memotong. Ketika mana Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail, pisau itu tak boleh potong. Subhanallah. Ini Allah Maha Kuasa. Api yang sifatnya boleh membakar, ketika Nabi Ibrahim diumpat ke dalam api tak boleh membakar Nabi Ibrahim. Satu bola roma pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ini kuasa Allah. Allah boleh buat apa saja. Dikatakan api itu, kalau burung lalu atasnya, burung lalu atas api tersebut, walau jauh mana burung itu terbang, pasti akan terbakar. Tapi Nabi Ibrahim masuk dalam api, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Subhanallah. Inilah kuasa Allah. Allah boleh buat. Daripada sekecil-kecil buat sampai sebesar-besar perkara, Allah boleh buat. Ini semua akan jadi saksi di akhirat. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki kita ni akan menjadi saksi. Tangan akan bercakap, mulut akan ditutup, tapi kaki ini akan membenarkan setiap apa yang dikatakan oleh tangan. Benar apa yang dibuat, benar apa yang dibuat. Semua perkara akan menjadi saksi di akhirat nanti. Sebab itu kalau kita paham perkara ini, kita tidak akan langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul, apa maksud hijrah? Pada hijrah, apa maksud hijrah? Pada hijrah benda yang baik, benda yang buruk pada benda yang baik. Wal muhajiru man hajara mana Allahu anhu. Orang yang berhijrah ni siapa dia? Mereka yang berhijrah daripada meninggalkan semua yang telah dilarang oleh Allah. Kalau kita masih buat perkara yang dilarang oleh Allah, maka kita belum sampai masuk hijrah. Mengumpat saya lah. Mengumpat orang apa yang kita buat. Kita masih lagi main nombor, masih lagi sabung ayam. Mungkin perkara itu macam tak ada. Tapi baru-baru ni satu ladang telah diserbu oleh polis sebab buat gelanggang sabung ayam.
Gelanggang itu pernah dibakar oleh polisi. Masih ada lagi perkara ini wujud. Padahal kalau itu zaman ini zaman kemodernan sudah tidak ada. Apa yang ada yaitu perjudian melalui online, penipuan, scam dan sebagainya. Tapi masih wujud lagi perkara-perkara ini. Karena benda maksiat ini tidak akan habis. Sebab itu hijrah ni maksudnya kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Betul kalau kita faham maksud ayat tadi al-yawma nakhtimu ala afwahihim, makna kata semua benda akan jadi saksi, kita tidak akan langgar perintah Allah. Kita akan berhati-hati setiap perbuatan yang kita buat. Daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Kita tidak akan langgar. Malah kita akan menunaikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kehidupan, cara hidup yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehidupan yang sebenarnya, bila mana kita bawa kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Inilah kejayaannya. May yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, siapa yang mentaati Allah dan mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad faz, maka dialah yang telah berjaya. Orang yang berjaya ni bukan dia kata aku telah dapat segala-galanya di muka bumi. Apa yang aku belum dapat? Rumah aku dapat, kereta aku dapat, isteri aku dapat, anak aku dapat, semua dia dapat. Tapi sunnah Nabi, perintah Allah masih lagi belum dia buat. Ini bukan kejayaan bagi seorang. Kejayaan dia bila mana dia taat perintah Allah, dia mengikut cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kejayaan yang sebenar-benarnya. Ditambah lagi faqad faza fawzan azima. Kejayaan yang sangat-sangat agung. Bukan berhenti di faqad faz, tapi dia ditambah lagi ayat fawzan azima, ditakkidkan lagi faz tadi fauzan dengan tanwin lagi. Nak bagi tahunya siapa yang betul-betul taat perintah Allah, ikut cara Nabi, maka dialah yang berjaya. Berjaya seberjaya, seagung-agungnya kejayaan tersebut. Allahu Akbar. Itu inilah yang telah diusahakan oleh sahabat. Allah, kalau nak cerita ni, sahabat punya pengorbanan ya Allah. Ummu Salamah adalah orang yang pertama berhijrah ke Madinah. Masa itu dia telah bawa Abu Salamah, suami dia. Tapi berlaku satu kegaduhan yang mana dia ada seorang anak. Bila mana suami istri nak berhijrah, maka datanglah keluarga pihak lelaki dan keluarga pihak perempuan. Yang anak ni duduk di tengah-tengah. Apa yang jadi? Anak ni yang pihak perempuan tarik sebelah tangan dia, yang pihak lelaki tarik sebelah tangan. Maka tangan baby ni, tangan anak tadi Ummu Salamah dan Abu Salamah ni telah terputus. Inilah pengorbanan mereka ketika berhijrah. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ketika mana orang Madinah telah masuk Islam selama 6 orang, lepas itu tahun berikutnya mereka pergi haji, berbaiat dengan Nabi selama banyak 12 orang, maka telah minta dengan Nabi, ya Rasulullah, kami perlukan satu ulama, satu orang alim untuk mengajar kami agama. Maka Nabi SAW telah hantar Sayyidina Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair ni? Satu orang yang paling kaya di Mekah pada masa itu. Dia punya baju ni, satu baju siang lain, baju malam lain. Bajunya ni harga dia 300 dirham untuk satu baju. Pagi lain, malam lain. Tak payah ambil contoh lah, mahal tu 300 dirham. Kita punya baju ni harga 300 ringgit. Malam pakai lain, siang pakai lain.
minyak wangi Mus'ab bin Umair, minyak wangi dia tidak ada satu orang pun yang pernah memakai minyak wanginya Mus'ab bin Umair. Karena bila dia lalu satu kawasan, 1 jam selepas dia lalu, orang akan tahu bahwa orang yang lalu ini adalah Mus'ab bin Umair. Karena minyak wangi dia tidak akan sama dengan orang lain. Begitu mahalnya minyak wangi dia. Tapi apa jadi? Bila dia memeluk agama Islam, dia hanya diberikan satu pakaian untuk menutup badannya dan menutup bawahnya. 2 helai kain siap dia dibagi. Dia cuma ada selai sepinggang dia. Dia berjumpa dengan Nabi SAW. Maka Nabi telah hantar dia di Madinah. Asbab pengorbanan dia telah tinggalkan kemewahan, dia memeluk Islam. Dia sampai di Madinah, hampir seluruh orang Madinah dapat hidayah masuk Islam. Pengorbanan Mus'ab bin Umair. Bila orang tengok Mus'ab bin Umair, bila orang tengok dia di Madinah, terus orang masuk Islam. Belum dakwah lagi, baru tengok muka dia masuk Islam. Karena pengorbanan dia, tinggalkan kemewahan dan sebagainya. Inilah kalau lagi hidup zaman sahabat tuan-tuan dan perempuan yang kata Allah SWT, mungkin kita tidak akan dapat menempuhi setiap ujian yang mereka hadapi. Kita tidak akan dapat. Mungkin kita tak mampu lah. Ketika mereka diboikot, dibuat satu perjanjian, kan? Kemudian digantunglah perjanjian tadi, di atas Ka'bah. Sehinggalah 3 tahun lah perjanjian itu dimakan oleh anak-anak. Selama 3 tahun orang Islam tidak dibenarkan bertegur dengan siapa-siapa. Orang kafir Quraisy boikot mereka, jangan tegur mereka, jangan kawin dengan mereka, jangan bagi makanan dengan mereka. Selama 3 tahun sahabat-sahabat menderita, tidak ada makanan. Sehingga dalam riwayat mengatakan mereka telah makan daun-daun kering. Oleh kerana daun itu begitu kering dan begitu keras, apa dia buat? Sahabat tadi telah ambil air, curah sedikit dekat daun kering dan makan. Sehingga najis mereka semacam dengan najis binatang. Ini pengorbanan. Subhanallah. Inilah pengorbanan dalam Islam. Allah Akbar. Kita nak cerita ya. Belum lagi dengan Nabi SAW. Pernah Nabi SAW diletakkan najis unta di belakang Nabi sehingga Nabi sujud. Nabi tak boleh nak berdiri daripada kembali berdiri, duduk. Ketika dia sujud, diletakkan najis unta di belakang Nabi SAW. Ini pengorbanan. Jadi hijrah ini dengan pengorbanan. Sebab itulah tuan-tuan, setiap manusia ini dia ada keinginan. Setiap manusia ada keinginan dia. Kita nak inginkan ini, kita nak inginkan itu. Kalau boleh semua keinginan kita ni akan disempurnakan di dunia ni. Tetapi kenapa orang Islam tidak disempurnakanlah keinginan di dunia ni? Kerana keinginan itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah simpan dalam syurga. Tapi orang yang dapat semua keinginan dia di dunia ni, maka dia tidak akan dapat lagi mengecapi keinginan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan dia di akhirat. Allahu Akbar. Itulah orang kafir. Hari ini kita nampak orang kafir begitu kaya. Semua keinginan dia telah disempurnakan di dunia ni. Apa yang orang kafir mau semua dapat. Karena di akhirat nanti kata ulama, orang kafir tidak boleh lagi menuntut keinginan mereka karena telah disempurnakan di dunia dahulu. Maka mereka akan diumpan masuk dalam api neraka. Itulah tempat kediaman mereka. Jadi keinginan
keinginan. Semua manusia ada keinginan. Tapi keinginan orang yang beriman ini Allah Subhanahu wa taala telah sediakan di akhirat. Dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesusahan sahabat, kesusahan Nabi, kesusahan sahabat nih. Mereka telah diganjari apa? Syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu wa radu. Baik. Kemudian kita masuk kepada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan hijrah pada 26 Safar, dan Nabi SAW mulakan hijrah. Pada masa itu sahabat-sahabat ada yang telah berhijrah ke Madinah. Jadi pada malam itu orang kafir Quraisy telah menghantar 11 orang untuk membunuh Nabi SAW. Untuk membunuh Nabi. 11 orang telah dihantar. Maka Nabi telah bagi tahu pada Sayyidina Ali, wahai Ali, engkau ganti tempat aku, kan, tempat tidur aku, engkau duduk di situ, engkau tidur di situ. Nabi SAW telah keluar pada waktu malam. Dan Nabi keluar macam mana? Dia telah dikepung dalam rumah tersebut. Nabi SAW telah baca surah Yasin daripada ayat 1 sampai 9. Sampailah pada ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Bila baca ayat ni, orang kafir tak nampak Nabi lalu di hadapan mereka. Dan kalau kita lastik lagi telinganya pun orang kafir itu tak rasa. Sebab Nabi telah baca ayat tersebut. Maka Nabi telah jumpa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab apa Nabi SAW lambat berhijrah? Kerana wahyu, menunggu wahyu dan perintah daripada Allah SWT. Bukan sebab Nabi itu suka-suka mau berhijrah, tunggu wahyu turun daripada Allah. Jadi pada malam itu juga wahyu telah turun mengatakan Nabi kena berhijrah ke Madinah. Pada tahun 11 kenabian. Karena pada tahun 10 kenabian Nabi SAW telah mengalami tahun duka cita, yaitu pakcik Nabi telah wafat, telah meninggal, Abi Talib, dan juga isteri yang sangat disayangi yaitu Khadijah Al-Kubra telah wafat. Maka Nabi SAW pun pergi membawa diri bersama Zaid bin Harisah, telah pergi ke Taif, tapi dakwah mereka tidak diterima. Malah Nabi SAW dikejar dengan batu sejauh 5 km. Semua badan Nabi ini berlumuran dengan darah. Nabi balik ke Madinah, Nabi balik ke Mekah, dan Nabi telah diperintahkan untuk berhijrah. Maka Sayyidina Abu Bakar telah menerima perintah daripada Nabi. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku telah menyediakan 2 ekor unta. 4 bulan aku bagi makan dia untuk penghijrahan tersebut. Ulama bagi tahu Sayyidina Abu Bakar faham kehendak agama. Dia telah faham apa yang patut disediakan oleh Abu Bakar untuk membuat hijrah. Sayyidina Abu Bakar ni telah dibantu oleh 4 orang keluarga dia. Pada hijrah Nabi, Sayyidina Abu Bakar telah dibantu oleh 4 orang. Pertama sekali dibantu Sayyidina Abu Bakar sendiri yang telah membantu hijrah Nabi. Yang kedua anak dia yaitu Abdullah bin Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mempunyai 4 orang isteri. 4 orang isteri. Pertama Qutailah bin Abdul Uzza. Qutailah bin Abdul Uzza ini isteri pertama Sayyidina Abu Bakar. Daripada Qutailah ni lahirlah 2 orang anak dia, yaitu Asma bin Abu Bakar dan juga Abdullah bin Abu Bakar. Orang yang membantu hijrah Nabi ialah Abdullah bin Abu Bakar.
Istri yang kedua bernama Ummu Roman. Hasil daripada Ummu Roman ni, anak mereka lahirlah Abdurrahman bin Abu Bakar dan juga Aisyah bin Abu Bakar. Sebab tu Aisyah istri Nabi, dia adik-beradik dengan Asma bin Abu Bakar, satu bapa tapi dua mama. Yang ketiga Habibah, istri Abu Bakar. Yang keempat yaitu Asma bin Umais. Daripada Asma ni lahirlah Muhammad bin Abu Bakar. Asma ni dikatakan dalam riwayat istri sahabiah yang sangat cantik. Sebab dia sebelum Abu Bakar kahwin dengan Asma bin Umais ni, Ja'far kahwin dengan Asma bin Umais. Tapi Ja'far telah syahid dalam peperangan Mu'tah pada tahun 8 Hijrah, maka Sayyidina Abu Bakar telah kahwin dengan dia. Bila Sayyidina Abu Bakar telah wafat, maka Ali radhiyallahu anhu telah kahwin dengan Asma bin Umais. Jadi yang pertama yang bantu yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian keluarga dia itu anak dia sendiri, Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah ni kerja dia apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di Jabal di Bukit Sur tu, sebenarnya hijrah ke Madinah ni ke arah utara. Tetapi Nabi melencong ke arah selatan sebab Jabal Bukit Sur tu berada di selatan. Kenapa Nabi buat begitu? Kerana orang kafir, dia tidak mau orang kafir ni menjejaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ikut, sebab laluan Mekah Madinah ni di antara situ, jadi kalau Nabi ikut laluan yang sama, pasti mereka akan temui Nabi. Sebab tu Nabi telah pergi ke selatan, pergi ke Bukit Sur. Lebih kurang perjalanan dia 1 jam lebih naik ke Bukit Sur. Jauh. Naik ke atas. Abdullah bin Abu Bakar ni kerja dia apa? Dia ni tukang intip. Bila mana Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar dalam bukit, maka Abdullah ni dia tukang intip. Dia turun ni 1 jam, turun naik. Berapa hari? 3 hari. Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, baru mereka bertolak ke Madinah. 3 hari Nabi SAW di Bukit Sur. Jadi 3 hari itu Abdullah naik turun. Bagaimana pengorbanan anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka naik turun sampaikan, ya Rasulullah, orang kafir tengah buat begini. Nah, ini. Jadi Zabuzari ini, laporan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hantar laporan. Walaupun tidak ada laporan, tapi bagi juga laporan. Dan ini adalah sunnah Nabi. Baik, kemudian orang yang ketiga yang membantu hijrah Nabi ialah Asma bin Abu Bakar. Siapa dia Asma ni? Asma ni adalah anak Sayyidina Abu Bakar. Ibu dia bertanya. Asma ni pada ketika itu dia sedang mengandung 7-8 bulan. Lebih kurang 8 bulan dia sedang mengandung. Asma ni suami dia Zubair bin Al-Awwam. Al-Awwam pula ni adik-beradik kepada isteri Nabi Khadijah. Al-Awwam bin Khuwailid. Jadi Zubair pula ibu dia ialah Sofia binti Abdul Muttalib, adik-beradik kepada bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, ini Sofia. Zubair ni, jadi Asma ni begitu kuat ikatan. Zubair ni begitu kuat ikatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi bila Asma ni kerja dia apa? Kerja dia menghantar khidmat ta'am. Dia khidmat ta'am. Dia hantar makanan, bagi makanan kepada Nabi. Dan Sayyidina Abu Bakar di atas. Jadi apa dia buat? Dia kan mengandung. Jadi dia sebab apa dipilih Asma ni untuk hantar makanan? Kerana dia antara orang yang tidak disyaki oleh orang Quraisy. Karena dia mengandung. Jadi dia telah masukkan makanan ke dalam perut dia. Jadi orang tak tahu dia bawa makanan. Orang mengandung 8 bulan, naik bukit Sur tu sejam, turun naik 3 hari. Macam mana pengorbanan itu? Sebab itulah bila mana Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi,
Dia tengok bintang di langit. Dia telah tengok bintang-bintang di langit. Ya Rasulullah, siapakah punya amalan yang menyamai dengan bintang-bintang di langit ni, yang begitu banyak bintang-bintang di langit? Siapa punya amalan yang begitu banyak ni? Nak bagi tahunya, Nabi dah tahu dah. Bagi tahu ini Abu Bakar. Tapi Nabi SAW jawab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka Aisyah telah terdiam dan dia telah menundukkan mukanya. Maka Nabi SAW bagi tahu, wahai Aisyah, sesungguhnya bapakmu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, pahala dia, ganjaran dia bersama aku satu malam di Bukit Sur sudah menandingi, sudah menyamai pahala amalan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang banyak bintang-bintang di langit. Bukan di Sayyidina Umar saja, keluarga Sayyidina Umar pun satu malam saja Abu Bakar sudah menandingi pahala atau amalan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Karena ini pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Bukan tak anak dia Asma tu sudah mengandung, naik turun. Daripada situ keluarlah Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Satu orang sahabat yang muda, yang sangat cerdas otaknya, yang sangat faqih. Ini pengorbanan. Allah. Baik, orang yang keempat, hamba kepada Sayyidina Abu Bakar. Siapa dia? Amir bin Fuhairah. Kerja dia ni, dia akan menghilangkan kesan tapak kaki Nabi dan juga unta-unta Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Dia tukang kasih hilang supaya kesan tapak kaki itu tidak dijejaki orang Quraisy. Orang yang kelima Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bila di mana diganti tempat dia, bila diganti tempat Nabi, maka pada malam itu dia telah tidur dan dia mengatakan, aku tidak pernah merasa tenang tidur melainkan pada malam tersebut. Kerana dia telah dikepung oleh kafir Quraisy, tapi dia tidak merasa takut, malah dia rasa tenang saja pada malam itu. Dan yang terakhir Abdullah bin Uraiki, orang yang telah menyediakan unta Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar. Baik, maka mereka telah berjalan sampailah pada 8 Rabiul Awal. Kita telah baca pada 1 Rabiul Awal bergeraklah ke Madinah, sehinggalah 8 Rabiul Awal sampailah di Madinah. Bila sampai di sana, maka Nabi SAW dia ada dua jalan. Sama ada dia nak pergi suku kaum Aus atau suku kaum Khazraj. Mana satu Nabi nak lalu ni? Dan adakah kalau dia nak pergi kepada suku kaum Khazraj, ini keluarga Nabi sendiri, sudah pasti mereka akan menunggu-nunggu. Tapi orang Aus ni tidak ada ikatan kekeluargaan pun dengan Nabi SAW. Tapi Nabi telah pilih suku kaum Aus kerana suku kaum Aus ini dia telah menunggu berhari-hari bilakah kedatangan Nabi ke tempat mereka. Bila hari-hari mereka tunggu dari pagi sampai petang, pagi petang, Nabi tak sampai lagi, mereka balik lagi, hari-hari macam tu. Sehingga orang Yahudi naik di atas satu bukit, dia kata, Nabi kamu telah datang. Maka mereka telah keluar daripada rumah mereka untuk menyambut Nabi SAW. Inilah sifat orang Aus, suku kaum Ansar, suku kaum Ansar. Baik, jadi bila mana begitu? Bila mana suku kaum, sebab apa Nabi SAW pilih untuk berada bersama suku kaum Aus ni? Kerana orang Aus ni dia telah menyerahkan sepenuh jiwa raga dia untuk Nabi SAW. Begitu cinta mereka, dia telah bagi jiwa dan harta mereka kepada Nabi. Maka Nabi SAW, maka suku kaum Aus telah memenangi hati Nabi SAW. Maka Nabi SAW telah buat 5 perkara di kampung mereka. Pertama sekali, Nabi SAW telah buat satu masjid di kampung mereka yang bernama Masjid Quba. Ustisa ala taqwa, dibina atas jalan takwa. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW telah solat 2 rakaat pertama di kampung mereka. Itulah solat 2 rakaat selepas hijrah. Itulah 2 rakaat pertama yang dibuat selepas hijrah. Di kampung mana? Suku kaum Ansar
suku kaum Aus. Yang ketiga, rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bermalam di rumah ketua mereka. Kerana mereka ni mereka meletakkan satu ketua dan Nabi SAW telah tidur di rumah mereka. Tidur di rumah ketua suku kaum Aus. Baik. Siapa guru suku kaum Aus? Nama dia Kalsum bin Hadad. Baik. Ketika Nabi SAW sampai di Madinah, maka mereka mencari siapa Nabi ini. Sebab ada 4 orang, bukan 2 orang. Ada 4 orang yang bersama dengan Nabi. Dan ada 4 orang bersama dengan Nabi. Jadi siapa Nabi di sini? Maka Sayyidina Abu Bakar telah faham. Maka Sayyidina Abu Bakar telah ambil selendang dia. Makanya saya sahabat ada selendang. Dia ambil selendang dia. Dia telah memayungi kepala Nabi SAW. Dan mereka telah tahu yang dipayung itu adalah Nabi yang telah memayung ke Sayyidina Abu Bakar. Yang keempat, tapak masjid di Kuba. Mereka telah menyediakan tanah. Mereka telah menyediakan tanah untuk buat masjid di sana. Dan yang kelima, mereka Nabi SAW telah solat Jumaat yang pertama di kampung mereka. Barulah Nabi pergi ke mana? Barulah Nabi pergi kepada suku kaum Hazraj. Apa kebaikan orang Aus ini? Apakah keistimewaan orang Aus ini? Keistimewaannya apa saja yang diberikan, kerja yang diberikan, atau kita kata takaza yang diberikan, kerja yang diberikan oleh Nabi kepada mereka, sedikit pun mereka tidak mengatakan tidak. Mereka akan sambut setiap perkara yang telah diberikan kerja oleh Nabi kepada mereka. Mereka tidak pernah mengatakan no. Mereka akan tetap terima walau susah mana pun perkara tersebut. Mereka akan terima setiap seruan Nabi, setiap kerja yang telah diberikan oleh Nabi kepada mereka. Inilah sifat, kerana mereka telah menyerahkan jiwa mereka kepada Nabi. Begitu cinta mereka pada Nabi. Sebab itu suku kaum Aus ni paling banyak yang syahid untuk agama, kerana mereka telah menyerahkan jiwa raga mereka untuk Nabi SAW. Beza dengan suku kaum Khazraj, sebab dia ada pertalian saudara dengan Nabi. Maka bila dia sampai di sana, bila Nabi SAW sampai di suku kaum Khazraj, maka semua ni orang Khazraj ini telah berkumpul dan mereka telah mempelawar Nabi. Bermalamlah rumah kami, bermalamlah rumah kami, bermalamlah rumah kami. Karena itu semua keluarga Nabi SAW. Inilah sifat mereka. Sebab itu kenapa Nabi SAW berhijrah ke Madinah? Dia satu sebab wahyu daripada Allah Ta'ala. Kan? Bila mana sudah tidak diterima lagi dakwah mereka di Mekah, berapa tahun Nabi buat dakwah di Madinah? 10 tahun Nabi berada di Madinah. 10 tahun Nabi berada di Madinah. Bila mana orang Mekah tak mau terima dakwah Nabi, jadi kurang berapa orang, beratus orang saja yang terima dakwah Nabi di Mekah, maka Nabi telah berhijrah ke Madinah. Barulah ketika Fathul Mekah, barulah Nabi telah bawa 124,000 sahabat untuk tawan Mekah. Tawan di situ, dan sahabat-sahabat mau balas dendam baik pada orang Quraisy, karena mereka telah tawan Mekah balik, tawan Ka'bah balik. Inilah pengorbanan mereka. Tapi sebelum itu, apa yang telah mereka buat selama 3 tahun? Mereka telah makan kulit-kulit kayu. Ada yang dalam riwayat mengatakan bayi mereka, anak mereka, ada yang mati di pangkuan ibu mereka kerana tidak ada makanan. Sebab itu mereka nak balas dendam. Tapi Nabi SAW, dia rahmatan lil alamin. Dia rahmat seluruh alam. Ketika mana sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hari ini kita mau balas dendam sama orang Quraisy. Nabi jawab apa? Hari ini kita berkasih sayang dengan mereka. Walaupun bermacam-macam Nabi telah dilontarkan dengan najis. Nabi balik pagi, balik petang,
pergi pagi balik petang dalam keadaan baju bersih, balik dalam keadaan kotor. Tapi kata kita berkasih sayang dengan mereka. Masa itu yang menentang Nabi Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Masa itu dia belum Islam lagi. Ketika Fatul Mekah, 10 orang yang mana tidak dimaafkan oleh Nabi, Nabi telah maafkan dia karena Nabi ini rahmatan lil alamin. Ya Rasul, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau maafkan dia? Sayyidina Utsman telah bawa saudara dia, ya Rasulullah maafkan dia, dia sudah murtad masuk Islam, murtad lagi masuk Islam, murtad lagi. Ya Rasulullah maafkanlah dia. Nabi maafkan dia. Wahsy, orang yang telah bunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, itu pun Nabi maafkan. Masyaallah. Kinana pun Nabi maafkan. Siapa lagi? 10 orang seperti dalam list itu tak dimaafkan dah, tapi Nabi maafkan kerana Nabi bawa rahmat. Siapa kita tuan yang tidak maafkan orang? Jiran sebelah kita buat salah sampai mati kita tak maafkan. Orang Melayu punya sifat apa? Jangan sampai sifat seperti drama. Memanglah aku telah maafkan dia, tapi aku tidak boleh lupa apa yang telah dia buat sama aku. Allahu Akbar. Itu apa dia? Itu tak ikhlas lah namanya. Nah, ini drama Melayu tuh tak? Kan? Drama begitu? Ya, saya maafkan, tapi saya tidak akan lupa apa yang dia buat dengan saya. Apa? Sama lah tu. Kalau kita dah maafkan orang, kita tak boleh kata lagi macam tu. Habis-habislah. Saya. Ya Allah. Inilah. Jadi kesimpulan dia. Ya Allah. Kesimpulan daripada hijrah kita ni, bagaimana kita nak membawa kembali kehidupan Nabi dan sahabat dalam kehidupan kita. Karena idola kita inilah untuk berjaya dunia dan akhirat. Tidak ada cara lain melainkan kita kena bawa kembali kehidupan Nabi. Tak ada cara lain untuk tarbiyah anak kita. Kita kena bawa dengan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk berjaya, kita bukan nak berjaya di dunia, kita nak berjaya di akhirat. Kita nak berjaya di akhirat. Kalau kita berjaya di dunia ni, belum tentu kita berjaya di akhirat. Tapi kalau kita sudah gagal di dunia, kalau kita sudah berjaya di akhirat, walaupun kita gagal di dunia, sudah tentu kita akan berjaya. Amin. Tentu bila sahabat dalam perang Uhud, dia kata, aku telah mencium bau syurga di belakang gunung Uhud. Aku telah cium bau syurga. Dia tak rasa dah dunia ni tak ada apa-apa dah. Dia rasa dia cium bau syurga. Inilah pengorbanan sahabat. Allah. Tapi apa pengorbanan mereka? Khattab bin Al-Arad ketika dia baru masuk Islam, dia telah diletakkan di atas bara-bara api sehingga lemak dia memadamkan bara api tersebut. Ketika Sayyidina Umar tanya, dia telah melihat kesan-kesan luka di belakang Sayyidina Khattab bin Al-Arad. Sayyidina Umar menangis. Bagaimana keadaan mereka, kehidupan mereka. Tapi bila mana mereka ucap La ilaha illallah, mereka telah membenarkan apa yang telah dikata oleh Nabi. Mereka tidak akan mundur lagi ke belakang. Mereka hanya melihat bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan mundur lagi. Mereka hanya melihat bantuan Allah. Mereka hanya melihat ganjaran yang Allah sediakan untuk mereka. Sebab tu dia ada tingkatan-tingkatan darjat dia. Ada tingkatan-tingkatan darjat ni sahabat. Sebab itu sudah tentulah selepas Nabi, orang paling tinggi ni Nabi. Selepas Nabi sudah tentulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebelum tu yang paling darjat dia ikut urutan, iaitu sahabat 124,000 sahabat. Darjat dia 124,000 sahabat. Dia naik sikit lagi darjat dia, iaitu 1,500 orang ketika melakukan bai'atul di bai'ah di Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kemudian naik lagi, iaitu orang yang ahli Badar 313 orang. Naik lagi. Siapa?
yaitu 40 orang sahabat yang mula-mula masuk Islam. Insyaallah. 40 orang sahabat yang mula-mula masuk Islam. Naik lagi darjat, yaitu siapa dia? 10 orang asyarah mubasyarah, 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Allah. Naik lagi darjat, siapa dia? 4 orang daripada khulafa ar-rasyidin. Sampailah daripada 4 orang ini yang paling mulia di antara mereka sudah tentulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Rasa cukup lah kan sampai di situ. Dan jadi kita punya sandaran, kita nak berjaya. Kita dah dengar tadi kan sedikit perkongsian ini, jadi kita dah tahu siapa kita nak ikut. Kita nak berjaya, kita bukan nak berjaya di dunia, tapi kita nak berjaya di mana? Akhirat. Di akhirat. Dan karena kita nak jawab ni, kita nak jawab soalan yang pertama yang akan disoal oleh para malaikat. Muka dan nakir. Apa dia? Marrabbuka. Ini soalan pertama kita ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan sekalian alam. Nafikan tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang boleh memerintah melainkan Allah. Marrabbuka. Siapa Tuhan kamu? Siapakah golongan yang boleh jawab soalan ini? Mereka-mereka yang telah menunaikan semua apa yang diperintah oleh Allah dan Nabi. Nampak macam senang. Nanti kita masuk kubur, rasa-rasa kita boleh jawab atau tidak. Bukan takat tu tak boleh jawab. Kita kalau orang yang tidak beriman, dia kata, lah jadi aku tak tahu. Maka malaikat akan hambat dia, akan meronta dia sehingga 70 hasta terbenam ke bawah. Bukan takat itu saja, maka ada ular di bawah telah menunggu. Ularnya sebesar leher unta, panjangnya sebulan perjalanan. Bukan itu saja, tanah pula dia akan himpit sehingga tulang-tulang kita dia akan bertemu antara satu sama lain. Belum lagi masuk pada mahsyar, dalam kubur. Maka orang yang tidak beriman kata, ya Allah, cepat-cepatlah keluarkan aku daripada kubur ni. Dia tak tahu pada mahsyar tu lagi ngeri daripada kubur. Lagi ngeri daripada kubur. Matahari sejengkal atas kepala kita. Dia tak tahu azab pada mahsyar lagi teruk daripada kubur. Itu pun dia tak tahan. Sampai pada mahsyar, orang yang tidak beriman kata, ya Allah, cepat-cepatlah masukkan aku di dalam neraka. Dia tak tahu neraka itu macam mana. Tapi orang yang beriman dalam kubur itu dia sudah dilayan seperti pengantin malam pertama. Apa perasaan orang yang sudah kahwin malam pertama? Tidak ada yang paling indah mereka malam pertama. Allahu Akbar. Walaupun dia kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4, gimana boleh? Paling indah itu malam pertama lah. Tidak adalah paling indah mereka malam pertama. Malam itu dia dilayan. Selepas itu dia rasa nikmat. Ya Allah, biarlah aku kekal dalam kubur, ya Allah. Dia rasa paling sedap sudah, paling enak sudah. Sebab dia dilayan sudah, paling begitu nikmat kita kalau dilayan. Isteri kita lah layan kita, sediakan kita hidupnya favorite makanan, masakan lagi dia pakai masak, dia buatkan kita lagi. Minuman pula favorite kita kopi, kan? Kalau yang teh lah, kalau yang chai lah, kalau yang cola lah. Tapi cola mana dibuat? Cola dibeli di kedai. Mana orang buat cola? Nampak? Macam mana gitu layan dia bagus. Dia layan kita bagus-bagus, kita merasakan cola. Ya, perempuan yang paling indah lagi, yang membahagiakan aku. Gitu layan dia. Dia kata, maka orang beriman dalam kubur kata, biarlah aku di sini. Tidak, tempat kamu bukan di sini lagi. Bila dibawa lagi di pada mahsyar, dia rasa paling indah lagi. Pakai seronok dia. Lama-lama
Dia masuk, kalau di sini tak ada lagi tempat kamu. Singgahlah dia dalam masuk syurga. Di situlah tempat yang paling indah. Itulah tempat paling indah. Dalam kubur dia rasa indah, dia nak kekal di situ, tidak. Syurga tempat kamu. Tapi orang yang tidak beriman, dalam kubur lagi dia sudah tersiksa. Cepat-cepat keluarkan aku. Tuan-tuan, kita berada dalam kubur bertahun, 40.000 tahun. Bukan satu jangka masa yang sedikit. Pada masyar 50.000 tahun. Di akhirat 150 tahun, 50 naik, mendatar dan turun. Dalam neraka selama-lamanya, forever and ever, sampai tak ada penghujung. Tak ada penghujung. Bila mana pintu neraka telah ditutup, maka orang kafir yang tidak beriman, dia akan menangis darah di dalam itu, dia tidak akan keluar lagi. Tapi orang yang syurga pun ditutup, maka ahli syurga akan menikmati segala kemewahan, kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah. Sehingga ahli syurga mengatakan, ya Allah, apalah amalan aku? Amal aku begitu sedikit sekali jika nak dibandingkan dengan ganjaran yang kau nak bagi kepada aku, ya Allah. Aku punya amalan apa dekat dunia ni, tapi ganjaran yang kau nak bagi, ya Allah, ya Allah. Itu pertama dan perbuatan yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurna dengan mahal hijrah. Marilah kita buat satu azam, satu tekad, satu cita-cita. Bagi pelajar, apa azam kita? Kita belajarlah sampai habis. Jangan kita berhenti. Kejar tukar madrasah. Madrasah ni duduk, batu tukar lagi. Ada sifat pelajar begini. Dia suka tukar madrasah. Sampai 20 madrasah. Dah pada habis-habis. Dia suka pindah-pindah. Dia merasa semua madrasah. Lalas dia yang tak ketahanan. Lalas dia berhenti sendiri, tidak sendiri, lalas bawa lori. Allah. Jadi dari azam ada tekad. Bila dah habis belajar, sambung lagi sampai tahap mana? Sambung lagi sampai tahap kamu jadi alim. Ya, kita kena besar. Janganlah aku ni habis belajar, aku mau jadi imam kampung saja. Jadi imam kampung cukuplah. Kita mau lihat besar-besar. Kita mau pergi hujung-hujung dunia sampaikan agama. Kalau boleh ada 100 buah negara kita telah pusing asbab agama. Sampailah agama tersebar di seluruh alam seperti mana sahabat. Tonton tahu tak? Sahabat punya kubur cuma ada 10.000 saja di bangkit sana. Tapi 114.000 di mana? Mereka telah bertebaran di seluruh alam. Di tanah Hijaz ada 10.000 kubur sahabat di Palestin, di Syria, di Yaman. Adakah mereka nak mati? Adalah aku mati kat kampung aku je. Allahu Akbar. Kita nak mati ujung-ujung dunia. Kita nak sampai di ujung, sampaikan agama di ujung-ujung dunia. Dunia tak lama dah tuan, harga barang pun dah naik. Sila-sila barang pun tak ada dah. Bukan lagi naik, tak ada sudah barang. Pergi di kedai, cari minyak paket, tak ada, ditabur semua. Bila kita ada, hari ini peniaga pun pandai sudah menipu. Dulu sepatutnya peniaga, penjual, kita beli barangnya. Ini penjual tak mau jual barang sudah. Ada minyak paket, tak ada. Padahal ada dia tabur di bawah kerusinya. Sepatutnya dia jual barang dia sebab dia penjual. Tapi hari ini penjual pun tak mau jual barang. Habis itu buat apa menjual barang? Ya Allah. Inilah akhir zaman. Kita tak tahu akan datang apa yang jadi dunia ini. Hari ini orang telah hina Islam. Hari ini orang mengaku jadi hafizah. Contohnya Bapak 15 dia buka tu dan sebagainya. Tak tahu ada apa lagi teruk daripada itu. Nah, jadi inilah. Jadi anak-anak sini boleh tengok orang sini. Yang sini jangan tengok sini. Yang ini kena tengok sini. Contohin mereka. Betul-betul.
Dan kamu pula jangan berhenti di situ. Habis 30 juz sambung lagi. Sampai kamu jadi alim kabir. Karena kematian seorang alim tidak akan dapat diganti oleh beratus-ratus kafilah yang sedang berjalan. Satu orang alim. Allahu Akbar. Ini kelebihan orang alim. Saya tak boleh dah. Dah kahwin anak satu dah. Sebenarnya boleh lagi. Tapi sebab dunia banyak sangat, kamu ni masih ada, sambung lagi. Jangan kamu berhenti selagi kamu belum habis belajar. Jangan kamu berhenti sebelum kamu habis belajar. Jangan kata aku habis ni, aku jadi imam. Sikit tu, itu fikir yang sangat cetek. Yang sikit, kita nak pergi ujung-ujung. Sampai jam. Kamu sampai memain tadi, bagaimana dia jadi asbab hidayah. Hampir seluruh orang Madinah masuk Islam asbab dia. Kita nak macam tu, kan kita jadi sumber hidayah untuk orang lain. Bukan tempat kita, tapi seluruh orang. Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita pasang azam bagi orang tua, kan? Orang muda, orang tua, kan? Apa kita punya azam? Azam kita bagaimana kita dapat meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Dan kita tunaikanlah sebanyak-banyaknya perintah Allah. Kalau boleh itu, janganlah kita miss datang ke masjid. Kita ni kadang-kadang hujan lebat sikit, jalan di rumah. Sayanglah di masjid. Masjid ni tempat yang Allah paling suka. Beza orang sop pertama dengan sop kedua. Beza ganjaran orang pergi sop ketiga. Kalau lah sop pertama tak sama ganjarannya dengan sop kedua, bagaimana yang sembahyang di rumah? Takkan sama dengan orang yang sembahyang di masjid. Sedangkan di masjid, siapa datang awal ke masjid tidak akan sama dengan orang yang lewat datang ke masjid. Allahu Akbar. Tidak akan sama. Kalau dia datang sejam sebelum datang ke masjid, lain ganjarannya dengan orang yang azan baru datang. Kalau kamu sembahyang di rumah, kalau kita sembahyang di rumah, kita kan sembahyang di rumah, kan tidak akan sama jauh lagi dengan bumi ganjaran dengan orang yang sembahyang di masjid. Inilah azam kita buat, bukan azam kita. Tengok rumah aku ni macam mau ditambah lagi dapurnya satu. Ini pun ini dia punya atap pun bocor semua, mau diganti lagi. Tapi azam kita ni kita banyakkan amal ibadat. Persiapan kita nanti di akhirat. Hari ini dalam tahun ni berapa banyak kita telah baca Quran? Siapa yang ikhra? Kita belajarlah tingkatkan ikhra 1 jadi 2, 2 jadi 3. Ini sudah Quran, turun ikhra. Lepas ikhra 1 tak tahu apa, kosong. Subhanallah. Rupanya tak dibaca. Jadi apa yang dibaca masa solat? Ini udah perkara main-main tuan. Ini masalah kita punya diri kita sendiri. Kita mau azam, sebab mana pun kita kena datang pergi masjid sembahyang. Datang dengan azamnya, tinggalkan semua, datang pergi masjid. Boleh insyaAllah azam. InsyaAllah. Ya, sebenarnya mahal hijrah ni. Apa lagi yang kita mau? Inilah dia, kita ceramah berapi-api, tapi kita punya kehidupan gitu-gitu juga. Malah kita lah yang paling lambat sekali datang pergi masjid. Kita ceramah macam mana berapi-api pun tak guna juga. Kita punya azam tidak ada. Azam kita nak pakai sorban. Di mana pakai sorban? Sorban ni bukan yang untuk ustaz-ustaz saja. Ini adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Hari ini, tahun ni azam saya nak amalkan keseluruhan sunnah Nabi dalam kehidupan saya. Amin. Azam. Jadi azam mesti mau besar. Abu Bakar punya azam apa dia? Dia nak besarkan buah dada dia supaya tidak ada seorang pun masuk dalam neraka Allah. Dia nak tutup pintu neraka dengan buah dada dia. Walaupun dada ni tak boleh nak tutup pintu besar tu, tapi sebab azam niat dia boleh mengalahkan apa yang dibuat.
Boleh insyaallah. Insyaallah. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik pada kita, Amin. anak-anak kita, istri-istri, jangan lupa kita yang dengar sampaikan kepada orang yang tidak ada di sini. Siapa dia? Istri-istri kita. Sampaikanlah apa yang telah kita dengar kepada istri-istri kita di rumah. Tanggung jawab kita juga. Istri adalah tanggung jawab kita, yang mana kita perlu sampaikan agama pada mereka. Kalau mereka tidak sholat, maka yang jadi pengaruh kesan dia kepada anak-anak kita. Kita salahkan anak kita, tapi kita tak pernah tegur istri kita. Istrilah yang akan corak kehidupan anak-anak kita di rumah. Jadi sampaikan, sebab kita tak pernah sampaikan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz di sini, maka kita tak pernah sampaikan pada mereka. Mereka pun tak pernah dengar, mereka tak tahu, hanya mereka hidup seperti itu. Sampaikan. Kalau boleh ada taklim, macam tu ada taklim di rumah, hari-hari mau baca taklim. Taklim ni dia boleh menghapuskan 100 majlis lalai. Karaoke, mikrofon semua habis di rumah. Ini enggak, yang dikasih penuh mikrofon karaoke di rumah. Dari pagi sampai petang karaoke. Siang malam begitu, siang malam. Bukan di sinilah, tapi tempat saya. Ya, tempat sini orang baik-baik. Allahu Sini Akbar. semua orang baik-baik. Insyaallah ini apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak baik daripada jemaah saya, lebih dari taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi insyaallah terima kasih diucapkan kepada Maulana Subhadi Al-Hafiz. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita semua kita ambil mutiara ilmu itu untuk kita jadikan sebagai panduan pembakar semangat kita untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Okay, so